Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini Khamis 11 hari bulan Sya'ban 1442 bersamaan dengan 25 hari bulan 3 2021, kita dapat mulai surah Al-Kahfi, mula tafsir surah Al-Kahfi dan juga tadabbur ringkas kepada beberapa ayat yang dipilih. Kita doakan semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita kepahaman yang baik, ikhlas dalam menyampaikan ilmu, berkhidmat untuk agama Allah, berkhidmat untuk menyampaikan kitab Allah supaya dibaca, difaham dan diamalkan, kerana dialah akan menjadi pemimpin kita ke jalan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, surah Al-Kahfi surah yang ke-18. Surah yang ke-18 duduk dalam juzuk yang ke-15. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasan muqaddimah surah insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Cakap tu dulu, panjang muqaddimah dia ni. Kita pergi kepada muqaddimah surah. Muka surat 581, Tafsir Jawi 581. Kita pergi kepada Asma'us Surah, nama surah. Surah ni nama dia apa? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Surah ini diturunkan di Makkah. Dari sudut Makki Madaninya, surah ini diturunkan di mana? Di Makkah. Para pelajar sudah belajar, kalau kata diturunkan di Makkah itu maksudnya sebelum Nabi kita berhijrah. Berhijrah. Wa hukiyal ijma' ala dhalik. Mengandungi 110 ayat. 110 ayat. Dinamakan surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu makna gua. Kahf, gua. Dia dalam bahasa Arab ni gua tu ada dua. Satu kahfun, satu lagi ghar. Gharun, al-ghari, makna orang gua. Makna Al-Kahfi gua juga, tapi gua besar. Gua tu lebih luas, boleh masuk beberapa orang. Itu dia panggil kahfi. Sebab Ashabul Kahfi ni ramai juga dia. Kalau kata ghar, sempit, macam gua Hira.
tempat Nabi kita bertahannus sebelum terima wahyu. Sempit, kita boleh masuk seorang gitu ya. Gua Saur, tempat Nabi kita berlindung sebelum hijrah, sempit. Kita nak berdiri tak boleh. Masuk dalam tu kena mengiring. Dia sempat bolehlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau Kahf lebih luas, ausa, lebih besar. Sebab apa gua itu disebut dinamakan surah Al-Kahfi nama gua? Kerana perihal penduduk gua itu ada disebutkan pada ayat-ayat 9 hingga 26. 9 hingga 26. Itu yang pertama, nama dia surah Al-Kahfi. Sebab apa? Sebab tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa dia jumpa Dajjal maka dia baca falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Dia baca surah, Nabi sebut nama surah Al-Kahfi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada juga nama dia suratu Ashabil Kahfi, tambah ashab. Surah Ashabil Kahfi, mana surah penduduk-penduduk yang berlindung dalam gua. Dalam hadis Nawas bin Sam'an, Nabi kata siapa dia jumpa Dajjal falyaqra fawatih surati Ashabil Kahfi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Itu pada apa dia ni? Tentang nama suratul Kahfi, suratu Ashabil Kahfi. Dari sudut fadail, dalam kitab pimpinan dia tak sebut tentang fadilat. Setengah orang ni dia suka tentang fadilat tu. Maka kita tambah di sini, para pelajar tulis fadailus surah wa khasaisuha. Kelebihan fadilat surah ini dan ciri-ciri keistimewaannya. Apa dia ciri keistimewaan dan apa dia fadilat dia? Kita kena belajarlah, kita kena baca. Yang pertama, tulis. Kelebihan yang pertama fadilat surah Al-Kahfi yang pertama, anna qira'ata suratil kahfi sababun linuzulis sakinah. Siapa dia duduk di rumah dia baca surah Al-Kahfi, maka ketenangan akan turun di rumah dia. Ketenangan akan turun melingkungi rumah kita. Bagaimana cerita? Tanda kisah daripada Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan qara'a rajulun al-kahfa. Seorang laki-laki di kalangan sahabat membaca surah Al-Kahfi di rumah dia. Wa fiddari da'ad-dabbah. Mana tepi rumah tu hayawan dia, binatang dia, sama ada kenderaan dia ke, yang penting ada hayawan. Faja'alat tanfiru. Tiba-tiba dia tengok hayawan ni macam resah, gerak kuat. Fasallam, dia bertegur binatang dia tu. Fa iza dababatun aw sahabatun ghasyathu. Tiba-tiba dia tengok macam awan ataupun ni waktu pagi lepas pada masa sejuk, kabus putih duduk lingkungi hayawan ni. Jadi hayawan ni duduk gerak. Fazakarahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka besoknya dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala iqra fulan, dia ambil kata bacalah saudara, fa innaha sakinatu nazalat lil Quran. Nabi kata nak putih tadi ketenangan turun kerana dia dengar bacaan Quran yang dibaca, surah Al-Kahfi yang dibaca oleh tuan rumah, maka dia mari dekat rumah. Au tanazzalat lil Quran, atau dia turun semata-mata kerana memuliakan Quran.
Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Allah. Maknanya siapa dia nak ketenangan likungi rumah dia, bacalah surah Al-Kahfi di rumah. Hadis ini sahih. Baik. Yang kedua, kelebihan yang kedua, hifzu 10 ayatin min suratil kahfi ismatun minad dajjal. Hafal dengan ni pelajar-pelajar, pelajar tua, pelajar muda, pelajar baru, pelajar lama, kan? Hafal 10 ayat surah Al-Kahfi, kita hafal dia, maka orang ni terselamat daripada diganggu oleh dajjal. Selamat daripada diganggu oleh dajjal. Hadis yang sama tadi daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal zata ghadatin. Satu hari Nabi kita cerita tentang dajjal. Cerita-cerita sahabat hok dengar ni berasa gerung. Rasa takut dengan godaan dia, dengan cabaran yang kita akan hadapi kalau berjumpa dengan dajjal. Macam-macam dia punya cerita. Akhir Nabi kata apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, faman adrakahu minkum, siapa dia hidup, dia bertemu dengan dajjal mari, falyaqra alaihi fawatiha suratul kahfi, makanlah dia baca apa? Dia baca permulaan surah Al-Kahfi. Permulaan surah Al-Kahfi. Tanda hadis ini Fawatihah Suratul Kahfi, hadis Nawas, diriwayat oleh Imam Muslim. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hafiza 10 ayatin min awwali. Tanda. Man hafiza, siapa dia jaga, siapa dia hafal, siapa dia faham 10 ayat awal surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia terpelihara daripada digoda oleh dajjal. Hadis Abu Darda ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Cuma timbul sedikit persoalan, awal surah ke akhir surah? Kita kena ingatlah. Sebabnya ada riwayat kata min akhiriha. Ada riwayat kata siapa dia hafal 10 ayat daripada akhir surah Al-Kahfi. Maka kata Syekh Ibn Qayyim, waqtulifa fih. Ulama riwayat rawi hadis berbeza di sini. Hadis Abu Darda mengatakan awal. Ada hadis lain yang kata akhir surah Kahfi. Kita nak baca awal ke nak baca akhir? Wakilahuma fi sahih. Dua-dua tu ada dalam kitab sahih. Mana hadis sahih. Kalau kita nak praktikkan ada sudut sanad, tak boleh nak gugur. Dua. Tetapi at-tarjih yang menguatkan mengatakan 10 terawal surah Kahfi, kerana hadis yang diriwayat oleh Muslim daripada Nawas bin Sam'an, Nabi kata, fa iza ra'aitumuhu, apabila kamu jumpa dengan dajjal, faqra'u alaihi fawatihah suratil kahfi. Nabi kata, kamu baca permulaan fawatih, permulaan surah Kahfi. Walam yukhtalaf fi hadzal. Maka tidak ada rawi, tidak ada ulama hadis yang berselisih pandangan tentang hadis Nawas ini. Maka disitulah kata ulama, rawi yang riwayat daripada awal tu lebih hafal daripada yang mengatakan di akhirnya. Sebahagian ulama mengatakan eloknya kita campur, kita hafal 10 awal, hafal 10 akhir, insya-Allah tidak ada khilaf. Boleh ke tidak? Boleh? Insya-Allah kata. Hafal 10 ayat awal, hafal 10 akhir. Apa yang pelik? Memang kita dah ingat dah pun, hak mana hafal lah. Tak hafal tak ingat lagi.
Allahu Akbar. Baik, selesai satu. Yang ketiga, annaha minas suwaril atiqah wa min qadim ma hufiza 'inda as-sahabah. Surah Al-Kahfi ini termasuk dalam surah yang lama. Surah yang lama dan di antara surah yang awal yang dihafal oleh para sahabat. Mana dalil? Dalilnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala surah Bani Israel. Apa dia surah Bani Israel? Baru ya tamat. Surah Isra wal Kahfi. Surah kita ni. Wa Maryam wa Taha wal Anbiya hunna minal itaqil uwal wa hunna min tiladi. Jadi surah-surah disebut nama tadi, kata di Ibnu Mas'ud kata apa? Termasuk dalam al-itaqul uwal, yakni surah yang turun awal di Mekah. Wa hunna min tiladi, itulah di antara surah yang awal aku belajar dan aku hafal. Hadis ini dalam Bukhari. Baik. Sebelum kita pergi lagi kepada kelebihan-kelebihan surah yang lain, tadi saya sebut tentang kelebihan hafal 10 awal surah Al-Kahfi, maka kita terpelihara daripada Dajjal. Kenapa? Tanda. Undur balik. Wa sababu qiraati 10 ayat min awal surah Al-Kahfi 'ala Dajjal. Apa rahsia? Apa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kalau bertemu dengan Dajjal kita baca surah ini, awal surah, akhir surah, ataupun kalau tarjih awal surah 10 terawal. Ada beberapa pandangan ulama. Tanda yang pertama, saya nak pelajar-pelajar menulis, mencatat. Yang pertama, ma fi qissati ashabil kahfi minal ajab wal ayat. Di dalam kisah yang berlaku kepada ashabul kahfi itu benda yang pelik, yang menunjukkan ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Faman alimaha, siapa dia belajar tentang godaan-godaan yang berlaku ni, la yastaghrib, dia tak rasa pelik, tak rasa kagum, tak rasa teruja dengan fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Dajjal bawa fitnah ni syurga, ni neraka, karut belakang Dajjal, atas dahi mu ada tulisan kafara, kafir. Nauzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, liyunzira ba'san syadidan min ladun. Ayat yang kedua yang kita baca tadi, liyunzira ba'san syadidan min ladun, bahawa keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas. Turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang yang engkar dengan azab yang sekerah-kerahnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita tengok benda macam ni, yang menyebabkan godaan Dajjal tu kecil belakang. Godaan Dajjal jadi kecil sebab kita takut kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan ayat yang wa yubashshiral mu'minin, Allah kata ambillah khabar gembira kepada orang mukmin yang beramal soleh dengan pahala yang besar. Ini juga yuhawwinus sabra, menjadikan seorang mukmin itu sabar menghadapi fitnah Dajjal yang akan zahir daripada nikmatnya dengan azabnya yang dia tunjuk itu, dia tahu. Jadi alhamdulillah, ayat-ayat ini memberi motivasi ataupun benteng keimanan kepada kita dalam menghadapi Dajjal. Kemudian Tuhan kata wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ayat 4, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Semua tuduhan-tuduhan syirik itu satu dosa besar yang keluar daripada mulut-mulut mereka. Maka di sini Allah Ta'ala cela, Allah Ta'ala cerca
siapa yang mengaku mendakwa ada Tuhan lain daripada Allah Azza wa Jalla ataupun ada sekutu bagi Allah. Kemudian marilah cerita Al-Kahfi. Sebab yang ketiga, boleh jadi ini satu keistimewaan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut khas kepada orang yang menghafalnya, orang yang menghafal. Kita kata alhamdulillah, cukuplah 3 perkara yang menyebabkan kita nak hafal. Paling tidak pun 10 awal, 10 akhir. Ana ada cerita dulu, waktu ana dijemput ke seminar tentang fitnah Dajjal. Oh, pergilah kita. Satu dewan besar penuh orang. Ramai. Saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa ramai datang? Dia kata, takut ke Dajjal, Ustaz. Baik, sekarang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, man hafiza, siapa dia jaga 10 ayatin min awali suratil Kahfi, hafa, ingat, faham 10 awal surah Kahfi, usima minad Dajjal. Saya nak minta, berapa orang yang sudah hafal 10 ayat? Tak ada orang angkat tangan. Kita kata, tuan-tuan, takut saja, tetapi tidak menjiwai rasa takut itu dengan benteng-benteng yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi lagi kepada perkara yang kelebihan yang 3 saya sebut tadi, di antara surah yang lama Ibnu Mas'ud kata, dan di antara surah yang awal yang dia terima belajar. Yang keempat, annaha kullaha muhkamatun. Annaha, surah Al-Kahfi semuanya muhkamah, tidak ada yang dibatalkan ayatnya, yang mansukh dipanggil. Wa qad nuqila al-ijma' ala annahu laysa fiha mansukh. Tidak ada ijma' dah, ulama mengatakan tidak ada ayat dia yang mansukh. Yang kelima, ini yang ditunggu-tunggu oleh para jemaah, kelebihan baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Kelebihan baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, sehingga kita buat satu kata-kata slogan, ingat Jumaat, ingat Al-Kahfi. Jangan ingat saja kena baca. Takut ingat saja baca tak? Tak. Maka dalam masalah kelebihan baca surah Al-Kahfi ini, saya jumpa satu risalah, menarik risalah ni. Tajuk dia Al-Ahadithul Waridah fi qiraati suratil Kahfi yaumal Jum'ah. Menarik. Hadis-hadis, dikumpulkan hadis-hadis yang disebut, yang menyebut tentang kelebihan baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Jadi ada hadis sahih, ada yang tak sahih, ada yang dinaikkan taraf kan, daripada apa? Daripada darjat dia. Kita tengoklah apa yang disebut oleh para ulama di situ. Di antara kelebihan baca surah Kahfi ini, hadis yang pertama, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah, siapa dia baca surah Kahfi pada malam Jumaat, adha'a lahu minan nur ma fi ma bainahu wa bainal baitil atiq, Allah Ta'ala akan beri cerahkan dada dia di antara dia sampai ke Kaabah. Hadis ini rawahu Darimi wa sahahu fi sahihil jami'. Jadi ada ulama mengatakan hadis itu sahih dengan sanad-sanad yang jalur-jalur sanad yang panjang lah, perbahasan yang panjang. Kita ambil khulasah je sini. Hadis yang kedua, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumi. Ayat yang pertama tadi lailah, pada malam. Hadis yang kedua ini, siapa dia baca surah Al-Kahfi pada yaum al-Jum'ah, pada hari Jumaat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini, Allah Ta'ala akan cerahkan dada dia di antara 2 Jumaat. Jumaat ni sampai Jumaat depan. Hadzal hadis rawahu al-Baihaqi wal Hakim wa qala al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Takhrij Al-Askar, hadisun hasan. Wa qala wa huwa aqwa ma warada fi qiraati suratil Kahfi. Inilah hadis yang paling kuat sandarannya tentang kelebihan baca surah Al-Kahfi. Wasahahu fi sahihil jami'. Itu di antara hadis-hadis yang disebut. Baik, cukuplah, hadis sudah tahu. Baca ke tidak itu yang nak tahu kan. Yang kita nak tahunya sudah baca atau tidak.
Maka dalam muqaddimah kitab ni dia kata apa? Hadis tu panjang, tapi itbaqul jumhur, majoriti ulama Islam mengatakan sunat baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Walaupun hadis tu ada perbincangan ulama, ada yang mensahihkan, ada yang hasan, ada kata lemah, kita kata ada khilaf, tapi alhamdulillah para jemaah sekalian, yang pentingnya ada riwayat-riwayat itu. Kalau nak kajian ni boleh baca dalam buku saya ni, nama dia Al-Ahadithul Waridah fi Fadailis, kelebihan baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Baik para jemaah sekalian, 5 kelebihan. Kita berpindah kepada, tengok, undur balik ke muka surat sebelah muqaddimah surah Al-Kahfi bagi. Para pelajar sekalian, kita kena tengok di dalam surah Al-Kahfi ini ada 4 pembahagian. Tanda 4 pembahagian. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi bermula daripada ayat 9 hingga 26. Kisah Ashabul Kahfi bermula ayat 9 hingga 26. Kisah ini merupakan suatu cabaran fitnah di dalam menjaga agama dan menyebarkan agama. Ashabul Kahfi. Kisah yang kedua, kisah Ashabul Jannataini, orang yang mempunyai 2 kebun. Ada yang baik, yang pemurah, ada yang bakhil, yang kupit. Kisah 2 kebun ini bermula ayat 32 sehingga ayat 46. Ini gambaran perbincangan tentang fitnah harta. Kisah yang ketiga, kisah Sayyidina Musa dan Khidir alaihi wassalatu wassalam, bermula daripada ayat 60 sehingga 82. Kisah Nabi Musa dengan Khidir ini adalah merupakan fitnah dalam ilmu. Sama ada kita ahli ilmu yang takabur ataupun penuntut ilmu yang sombong, dua-dua bahaya. Kisah yang keempat, kisah Zulqarnain. Zulqarnain, seorang yang mempunyai kekuatan, yang mampu berjalan timur barat, utara selatan, bermula ayat 83 sehingga 98. Ayat 83 sehingga ayat 98, kisah Zulqarnain, cabaran, ujian, fitnah kekuasaan. Bukan semua orang dah dapat kuasa masih kekal dengan tawadhu, masih kekal dengan sabar. Tapi biasanya manusia ni sudah dapat kuasa, maka sudah bermula episod lain, episod memijak kawan dan sebagainya. Tapi bila kita belajar tentang kisah Zulqarnain, insya-Allah penguasa-penguasa kita lebih tawadhu dan lebih ke depan lagi insya-Allah dalam masalah ini. Jadi kalau kita baca dalam tafsir, panjanglah tentang muqaddimah ni saja. Saya pun tak nak panjang-panjangkan dia, sebab kalau kita panjang lagi tak sempat kita kan. Ada kisah katanya puak-puak Yahudi dia ajar puak kafir Quraisy supaya pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi tanya Muhammad tentang 3 perkara, tentang ruh, tentang kisah pemuda yang tidur lama, kisah pengembara Zulqarnain. Maka ruh kita dah jawab dalam surah Al-Isra. Zulqarnain, Al-Kahfi dan Zulqarnain kita akan jawab dalam surah ini insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, itu yang dikatakan dalam surah ini ada apa? Jawabnya macam-macam pengajaran, macam-macam kisah yang ada. Baik, kita baca intisari dia, kemudian kita tengok ada masa ke tidak lagi. Intisari kandungannya menerangkan kebenaran Al-Quran, menegaskan dasar tauhid, serta mendedahkan kesesatan kaum kafir yang mendakwa secara dusta bahawa Allah Subhanahu wa taala beranak pinak.
Jadi buat kafir dia kata Tuhan ada anak, kita kata kacau kamu. Bagi menjawab pertanyaan kaum kafir, puak kafir Quraisy ni tak tahu apa dia, baca pun tak erti. Tapi dia pandai pergi tanya maha guru dia, geng-geng Yahudi, kaki konspirasi daripada dulu sampai hari kiamat di Madinah. Mana Yahudi aja mungkin tanya dia. Tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendak menguji kebenarannya tentang ruh, tentang kisah pemuda yang tidur lama. Allah SWT menceritakan perihal Ashabul Kahfi yang sebenar-benarnya. Mereka ialah segerombongan anak-anak muda yang beriman, yang telah melarikan diri ke sebuah gua untuk beribadat kepada Allah Ta'ala dengan bebasnya, kerana rajanya yang kafir menindas orang-orang yang beriman. Jadi pemuda ni bawa iman, mengembara sembunyi dalam gua. Kemudian diterangkan, sungguh pun kisah mereka menakjubkan, kerana mereka telah ditidurkan di situ selama 309 tahun. Dengar ni pelajar, berapa hari tidur? 309 tahun. Lalu dibangkitkan dalam keadaannya yang asal, sebagai salah satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kejadian langit dan bumi dan segala isinya yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala itu lebih menakjubkan lagi. Kalau hak ni pelik, hak tu pelik, lebih pelik, ajab. Tapi kita ni kita tak nampak besar, nampak kecil. Duk bincang hak halus. Selepas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya supaya sentiasa membaca Al-Quran. Dengar, jangan baca Quran kerana Dajjal, kita baca Quran kerana Allah. Ni ada satu fenomena baru, dia duk bagi surah, bagi ayat. Siapa nak kaya baca ayat ni, siapa dia nak bisnes maju ayat ni, siapa nak anak comel ayat surah ni, nak isteri mudah bersalin surah Maryam, nak suruh sakit lutut baca ayat ni, batas tum, macam-macam dia punya cerita. Kita kata ayat Quran jangan duk bagi benda lagi tu. Ayat Quran kita hidayah untuk menurut ajarannya. Tiada sesiapa pun yang dapat mengubah apa yang telah ditetapkan dan dijanjikannya. Jika ada yang engkar, maka orang itu tidak akan terlepas dari hukuman Allah yang menguasai segala-galanya. Setelah mengemukakan misal perbandingan mengenai orang kafir dan orang yang beriman, tadilah ashabul jannatain tadi, dan mengenai kehidupan dunia yang pada mulanya kembang biak tapi akhirnya akan lenyap, lalu ditegaskan bahawa harta benda dan anak pinak hanyalah perhiasan hidup di dunia, dan bahawa amal-amal soleh yang kekal faedahnya lebih baik di sisi Allah Ta'ala sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Yakni kekayaan dan anak pinak yang ramai memanglah baik, bahkan menjadi perhiasan dunia yang sangat-sangat diperlukan. Tetapi janganlah dijadikan anak pinak dan harta benda itu untuk kesenangan dan perhiasan dunia semata-mata. Bahkan hendaklah kita berusaha menjadikannya sebagai jalan dan alat bagi menerbitkan amal-amal yang soleh yang kekal faedahnya untuk kesenangan dunia dan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Kalau kita mati pun biarlah harta kita menjadi milik kita. Dengan cara mana? Dengan cara kita infak, kita wakaf. Kita mati dalam kubur, harta wakaf berjalan. Kita tinggal anak dan cucu yang ramai. Kita mati, anak doa Rabbi ighfirli wali walidayya, cucu Rabbi jadi, ya Allah, jadi minta maaf kepada datuk nenek aku. Allah bahagianya kita. Oleh itu, sungguh beruntung orang-orang yang dapat berusaha untuk kebaikan dunianya dan akhiratnya. Kemudian diceritakan pula kisah Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalam sebagai membuktikan bahawa Allah jualah yang berkuasa mengurniakan ilmu pengetahuan kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian diceritakan perihal Zulqarnain, seorang raja yang beriman lagi saleh, bijaksana,
dan memerintah dengan adil untuk menyekat langgaran kaum-kaum Ya'juj dan Ma'juj yang kejam dan kanas. Ia telah mendirikan tembok besi yang kukuh. Surah Al-Kahfi diakhiri dengan menerangkan tentang luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla yang tidak terhingga itu, dan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menegaskan kepada umat manusia seluruhnya bahawa ia seorang manusia. Nabi nya kata, "Qul innama ana basyarum mislukum." Aku ni manusia seperti kamu, tapi yuha ilayya, aku menerima wahyu, kamu tak ada wahyu. Dan bahawa ia diutuskan untuk menegakkan dasar tauhid dan mencegah perbuatan syirik. Panjang sekali mukaddimah dalam kitab kita Tafsir Pimpinan. Baiklah para pelajar sekalian, itulah di antara gambaran-gambaran yang menunjukkan kepada kelebihan besarnya kedudukan surah Al-Kahfi. Kita simpulkan maqasidus surah, objektif surah Al-Kahfi ini. Yang pertama, tashihul aqidah, nak membetulkan akidah kepercayaan manusia terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa tashihu manhajil fikri wan nazar, nak membetulkan cara berfikir, cara kita tengok kepada ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa tashihul qiyam bimizanil aqidah, dan nak membetulkan nilai-nilai kehidupan manusia berdasarkan raca akidah. Nilai hidup manusia berdasarkan raca akidah, maka kita mengatakan itu di antara maqasidus surah. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, di awal surah ini, ayat pertama yang kita baca tadi, Allah Ta'ala sebut tentang cara kita memuji Allah, dan Allah Ta'ala sebut tentang sifat-sifat Al-Quran yang menjadikan kita hidayah, kita panduan kepada kita ini insya-Allah. Jadi itu mukaddimah kita, mukaddimah yang dapat kita bincangkan. Kita kata alhamdulillah, dalam surah ini 3 kisah besar. Kisah Musa, kisah siapa? Khidir dengan Nabi Musa, kisah Zulqarnain, dan juga kisah Ashabul Jannataini yang menjadi panduan dalam hidup kita insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, kita ambil mukaddimah dulu pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan tafsir ayat yang pertama dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.